Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Nurul Izzah Minta Abdul Rahman. Nombor metrik ialah 09 DFP 19F2009. Okay, hari ini saya ingin membentangkan iaitu jenis-jenis fabrik yang saya ketahui. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis fabrik. Ialah yang saya dapat iaitu flax yang boleh dijadikan sebagai kain linen, dan kain kapas yang dijadikan sebagai kain cotton, wool, sutera, nylon, polyester dan rayon. Okay, wool ni jenis kain yang tebal tau. Dan sutera iaitu kain yang licin macam ni. Dan polyester dan rayon. Okay, rayon ni kebanyakan kita akan tahu banyak kepada fabrik-fabrik kain sukan. Macam itulah. Okay. Seterusnya. Okay, ini adalah contoh-contoh brand yang menggunakan jenis-jenis fabrik. Contohnya jenis fabrik cotton. Okay. Brand yang menggunakan jenis fabrik cotton ialah contohnya Cotton On, brand Uniqlo, F4S dan H&M. Okay, untuk flax pula iaitu brand Zara dan British India. Okay, macam korang pernah pergi British India tak? British India, kedai British India bukan luar negara tu. Dia macam satu kedai ni, British India ni, dia memang kebanyakannya memang banyak kain linen sebab produk yang dihasilkan tu dijadikan sebagai kain baju kemeja. Dia memang situ memang banyak baju lelaki lah, tapi dia banyak menggunakan jenis kain flax. Okay, seterusnya ialah sutera. Sutera iaitu brand yang menggunakan sutera iaitu brand Nilofa, Dark. Itu diorang menggunakan tudung-tudung tu daripada kain-kain sutera. Tak semuanya, tetapi separuh daripada itulah dia menggunakan kain sutera. Penjagaan dia pun berlainan. Okay. Dan seterusnya ialah nylon. Nylon yang menggunakan kain nylon ialah contohnya kain-kain nipis lah. Yang mudah menyerap peluh iaitu Puma, Kelinci. Ini adalah contoh brand sukan yang kita selalu kita pakai, yang menyerap peluh tu kain-kain nipis tu kan. Itu kita dia menggunakan kain nylon. Seterusnya adalah wool. Kain wool ialah kain yang tebal. Memang tak semua brand dia menggunakan kain wool, tapi ada dalam beberapa brand lah. Dia menggunakan contohnya brand Louis Vuitton and Dior. Yang brand eksklusif lah. Diorang tak akan menggunakan jenis kain-kain yang macam kain-kain macam ni lah. Dia nampak look eksklusif, nampak nice. Macam tu. Dan nak tahu juga pasal untuk kain wool ni dia tak perlu guna air biasa. Dia haruslah menggunakan kalau macam korang, dia tak adalah nampak kedut, tak terlalu nampak kedut pun. Tengok juga ketebalan dia macam mana kan. Kalau ketebalannya tak terlampau tebal, boleh menggunakan steamer. Dia ada yang perlu digosok dan ada yang perlu tidak digosok. Okay, seterusnya adalah polyester. Polyester dalam brand polyester brand Calvin Klein, Polo dan Giordano. Ini seterusnya adalah rayon. Brand rayon brand yang menggunakan fabric rayon ialah Nike, Adidas dan Skechers. Korang jangan fikir yang Nike, Adidas, Skechers ni dorang hanya kasut je, tapi dorang ada menghasilkan produk iaitu seperti contoh baju, apa lagi, yang saya tahu baju lah. Baju pun ada juga. Lagi seterusnya, okay, ini adalah contoh-contoh yang dihasilkan, produk yang dihasilkan daripada jenis-jenis fabrik. Okay, contohnya kain cotton. Kain cotton ni kita boleh hasilkan t-shirt, baju kurung, shawl, telekong dan lain-lain lah. Okay, linen macam saya cakap, kebanyakannya saya dapat tahu iaitu daripada baju kemeja lah.
kemeja, blouse dan scarf. Okay, seterusnya ialah sutera. Sutera look more eksklusif lah sebabnya dia licin, kain yang licin dan kain yang shining macam tu. Yang kebanyakan produk yang dihasilkan daripada sutera ialah tudung dan blouse. Kain kemeja, untuk kemeja pun boleh juga dijadikan sebagai sutera. Macam sutera ni kita akan perasan contohnya contohnya batik. Kain batik ada yang dijadikan sebagai baju ataupun tudung. Okay. Seterusnya wool. Wool iaitu kain tebal yang boleh dijadikan sebagai blazer. Blazer kan tebal kan. Saya contohkan. Okay. Lapis meja, langsir dan selimut. Okay, ini adalah produk fabrik yang terhasilnya daripada jenis-jenis fabrik iaitu wool yang kain tebal yang boleh dijadikan permaidani produk. Macam permaidani kan tebal, lepas tu memang tak sesuai bila kita buat nipis. So dia wool ni diciptakan untuk benda-benda yang tebal itu. Contohnya contohnya ialah permaidani. Okay. Cotton ni boleh dijadikan sebagai t-shirt dan sutera ialah boleh dijadikan sebagai kemeja juga. Ini adalah linen. Linen yang boleh dijadikan sebagai kain cadar. Dan rayon. Rayon ni sejenis kain yang nipis dan stretchable. Ia tidak mudah kedut lah. Dan nylon pun seperti rayon juga tapi ia lagi nipis. Okay, dan ini adalah polyester. Polyester ni lain daripada yang lain. Dia boleh dijadikan sebagai macam-macam benda yang dijadikan untuk macam-macam benda yang kita boleh menggunakan fabric polyester yang kita boleh cipta produk lah yang menggunakan fabric polyester. Okay, ini adalah cara penjagaan fabric. Okay, untuk cara penjagaan material cotton pula, macam saya pakai, ini adalah cotton. Fabric ni dia harus diasingkan dulu lah ketika bercuci. Sebabnya kalau kita campur-campur, dia akan jadi macam saya cakap biji-biji. Dia macam saya cakap, macam kain dia macam dia ada biji-biji macam tu lah. So apabila kita nak membasuhnya, kita haruslah asingkan dulu kain cotton ni daripada kain yang berbeza ketika mencuci untuk mengelakkan daripada terjadinya luntur, jadinya kain rosak. Okay, lepas tu kita haruslah menggunakan suhu yang sederhana ketika menggosok. Okay. Dan kita haruslah menggunakan sabun yang lembut untuk mengelakkan daripada kedutan yang banyak. Okay. Seterusnya ialah linen. Linen pula ialah sejenis kain yang nipis dan mudah kedut. Dan kita haruslah menggosok dengan suhu yang sederhana. Kalau kita gosok dengan suhu yang tinggi juga, tak boleh juga sebabnya kain ni nipis. Kalau kita guna suhu yang tinggi, dia akan mudah terbakar jugalah. Yang kedua ialah elakkan menggunakan sabun peluntur dan mengasingkan fabrik berwarna terlebih dahulu ketika mencuci. Okey, seterusnya adalah sutera. Kita haruslah mengelakkan daripada basuh dalam mesin basuh kerana kain sutera dia sejenis kain yang licin dan bukan terlampau tebal. Dia kain yang nipis. So untuk cara yang terbaik, kita harus membasuh guna tangan atau merendam. Tak boleh, kalau nak masuk mesin boleh tapi jangan dicampurkan dengan fabric yang lain. Okey, yang kedua ialah elakkan menggunakan suhu yang tinggi ketika menggosok. Okey, untuk sutera pula kita memang tidak
memang dielakkanlah untuk menggunakan suhu yang tinggi ketika menggosok sebab kainnya terlampau nipis dan seteruk iaitu kain yang licin. So kita kena guna suhu yang sederhana. Okey, yang ketiga, apabila kita ingin merendam kain tu, kita jangan menggunakan air yang panas. Haruslah menggunakan air yang sejuk ataupun suam-suam macam itulah. Jangan terlampau panas. Jangan panas, jangan terlampau sejuk. Dia macam suhu yang rendah macam tu je. Sederhana je lah. Macam tu lah. Okay, dia mengasingkan fabrik daripada fabrik yang lain. Okay, rayon pula. Rayon ialah mencuci fabrik ni haruslah dicuci dengan sabun yang lembut dan haruslah digosok dengan suhu yang sederhana. Kalau rayon ni dia ada juga fabrik yang tidak perlu digosok. Kalau nak gosok pun boleh juga, tapi tidak perlu digosok pun pun boleh juga. Dan elakkan daripada mengeringkan di dalam mesin pengering kerana kain rayon ni dia nipis. Bila kita masuk di dalam mesin pengering, dia akan mengecut. Lagi mengecut lah jadinya. So elakkan. Okay, seterusnya ialah kain polyester. Kain polyester ialah jenis kain cotton juga, tapi dia lebih tebal. Okay, fabrik ni haruslah diasingkan dulu ketika mencuci untuk mengelakkan daripada luntur. Dan elakkan daripada menggunakan deterjen. Mana-mana fabrik kita akan menggunakan sabun pencuci lembut. Elakkan daripada guna sabun yang kuat lah maksudnya. Daripada sebab kita nak mempunyai kedutan yang banyak pada fabrik tu kan. Okey, seterusnya ialah wool, iaitu sejenis kain yang tebal. Kita haruslah basuh menggunakan mesin basuh. Tetapi kalau kita nak basuh menggunakan mesin basuh, kita jangan letakkan banyak fabrik lah di dalam tu sebab kain wool ni dia tebal. Bila kita basuh banyak campur dengan kain wool ni, dia susah untuk kering. So kita contohnya dalam 2-3 situ boleh lah, tapi janganlah lebih daripada 5 dia lambat kering. So kalau kita nak basuh dengan tangan pun boleh, tapi dia harus diperakan dengan kuat dan haruslah menggunakan pencuci lembut. Okay, dan wajib dijemur di bawah matahari untuk cepat kering. Okay, seterusnya ialah kain nylon. Sama juga seperti rayon, tapi berbeza sedikit saja. Sebabnya nylon ni kain nipis juga, sama. Dia tak perlu gosok dan perlu menggunakan pencucian lembut. Dia nak nak basuh dalam mesin basuh pun boleh, nak rendam biasa dalam guna tangan pun boleh sebab dia mudah kering. Okay, ini ialah contoh label penjagaan pada fabrik yang saya tahu. Kebanyakannya label penjagaan pada fabrik ni terdapat pada produk yang kita dapat lah. Contohnya pada pakaian ni lah, pada pakaian belakang kita. Dia memberitahu apa yang perlu kita elakkan dan apa yang kita perlu buat. Contohnya macam machine wash, contohnya macam ni lah, machine wash cool ni. Okay, so kita haruslah menggunakan suhu yang ditetapkan. Macam dia dah bagi tahu macam kain baju ni haruslah menggunakan suhu berapa. Dan Dawn Beach ni dia tak jangan menggunakan peluntur. Ini adalah contoh-contoh label penjagaan pada fabrik yang saya dapat. Sekian, terima kasih.